Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pensyarah kita iaitu Ustazah Amirah Murshidah binti Zainal Abidin bagi subjek Tarikh At-Tashri' SYI 4053M. Kami mengucapkan terima kasih kerana mengamanahkan kumpulan kami untuk membahaskan, menceritakan mengenai tajuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi saya perkenalkan dulu ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Afif Haikal bin Kamaruddin, nombor metrik D19312348. Yang kedua, Muhammad Syafiq bin Mansur, nombor metrik D19312464. Yang ketiga, Wan Ahmad Zafran bin Zaharim, nombor metrik D17310324. Seterusnya saya sendiri iaitu Muhammad Nur Fikri bin Najamuddin, nombor metrik D19312434. Seterusnya Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh, nombor metrik D19311733. Seterusnya Amirul Aiman bin Amir Bakhtiar, nombor metrik D20313238. Akhir sekali Naufal Hakimi bin Jamaluddin, nombor metrik D19312058. Jadi saya akan memulakan pembentangan iaitu daripada biodata Imam Syafi'i. Jadi siapa itu Imam Syafi'i? Nama yang diberi adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Osman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubay. Jadi gelaran bagi Imam Syafi'i adalah Asy-Syafi'i yang masyhur, dan diambil sempena nama datuknya iaitu Syafi'i bin As-Saib. Jadi Imam Syafi'i ini beliau berketurunan bangsa Arab, Quraisy, dan keturunan Bani Hashim sebelah bapanya. Imam Syafi'i ini dalam salsilah keturunannya ada berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i dilahirkan di Bandar Ghuzah di Palestin pada bulan Rajab tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Beliau meninggal dunia pada hari Khamis malam Jumaat 29 Rajab 204 Hijrah bersamaan 4 Januari 820 Masihi pada usianya 54 tahun. Dan jenazah Imam Syafi'i ini dikebumikan di tanah perkuburan Bani Zuhrah, Mesir. Jadi itulah sedikit biodata Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri Izzuddin bin Muhammad Saleh, D19311733. Jadi saya akan teruskan pembentangan berkaitan dengan sifat kepribadian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seorang yang berbadan tegap, luhur pekertinya dan memiliki suara yang merdu. Selain itu, Imam Syafi'i juga memiliki daya ingatan yang kuat dan fasih berbicara. Mana tak kuatnya ingatan dia kan? Kalau dia nak baca Al-Quran, kena tutup, nak baca belah kanan kena tutup belah kiri. Kalau dia buka belah kiri, dia boleh ingat yang belah kiri sekali. Mana orang tu apa? Tak hebat daya ingatan dia. Kuat tak kuat lah daya ingatan dia. Itu adalah satu kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian Imam Syafi'i juga memiliki sifat sederhana dalam segala hal, wara' dan juga kuat keazaman dan cita-citanya. Okey, macam mana kita nak kata dia tak kuat ke azam dia tu? Dia sanggup berhijrah, pergi ke Mekah menuntut ilmu dengan Imam Malik, kemudian pergi berhijrah ke Iraq untuk menuntut ilmu dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Okey, semata-mata untuk agama Islam, nak menyelesaikan masalah umat Islam ketika itu. Okey, jadi
cukup kuat keazamannya. Semata-mata kerana Islam. Okay? Masya Allah. Dan akhir sekali, Imam Syafi'i menghafaz Al-Quran sejak kecil. Okay? Imam Syafi'i bukan saja menghafaz Al-Quran sejak kecil, dia juga hafal hadis dari sejak kecil. Dia hafal Al-Quran dalam lingkungan, habis hafal Al-Quran dalam lingkungan 7 ke 9 tahun, dan hafal hadis sejak kecil melalui pendengaran, penulisan dan juga pengumpulan diri sendirilah, pengumpulan penulisan lah. Jadi hebat tak hebat, dia dengar hadis boleh hafal. Kita ni susah lah nak dengar hadis. Kan, susah nak dengar hadis, senang nak dengar hadis tapi susah nak hafal hadis melalui pendengaran. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang Allah beri pada dia. Wallahu alam. Saya teruskan kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Naufal Hakimi bin Jamaluddin, nombor matrik D193120058. Pada hari ini saya nak sambung apa yang kawan saya ceritakan tadi, iaitu pendidikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah tinggal bersama orang-orang Arab di kabilah Huzal selama 10 tahun dan banyak mempelajari serta mendengar syair juga mendalami bahasa Arab. Imam Syafi'i juga mendalami fiqh dengan mufti Mekah Muslim Ibnu Al-Khalid Al-Zanji dan diberi kebenaran oleh gurunya berfatwa ketika berusia 15 tahun. Dan ia berhijrah ke Madinah dan mendalami hadis serta fiqh dengan Imam Malik. Dan Imam Syafi'i juga bermusafir ke Iraq dan banyak menerima ilmu serta aliran Al-Ra'i daripada Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Hanafi. Imam Syafi'i juga mengembara ke Madinah, Iraq, Kufah, Parsi, Mesir serta Yaman untuk mendalami ilmu agama. Dan seterusnya, guru-guru Imam Syafi'i. Di Mekah, Imam Syafi'i mempelajari ilmu khasnya hadis dan fiqh daripada ulama terkemuka, iaitu Sufyan Ibnu Uyainah, Muslim Ibnu Al-Khalid Al-Zinji, Sa'id Ibnu Al-Salim Al-Qaddah, Daud Ibnu Abdul Rahman Al-Attar, juga Abdul Hamid Ibnu Abdul Aziz bin Ibnu Abu Zawad dalam bidang Al-Quran. Beliau berguru dengan Ismail Ibnu Qastantin. Dan di Yaman pula, dalam bidang hadis dan fiqh ialah Mutarrif Ibnu Mazin, Hisham Ibnu Yusuf, Umar Ibnu Abu Salamah dan Yahya Ibnu Hasan. Dan terakhir, Iraq. Dalam bidang fiqh, hadis dan Al-Quran ialah Waqi' Ibnu Al-Jarrah, Abu Usamah Hamad Ibnu Usamah, Ismail Ibnu Aliyah dan Abdul Wahab Ibnu Abdul Majid. Dan sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita pergi kepada sumbangan Imam Syafi'i. Yang pertama, beliau merupakan pelopor dan pengasas bagi mazhab Syafi'i. Menghabiskan usianya menyebarkan dakwah serta ilmu seperti melalui ceramah, mengkaji ilmu, mengajar, berfatwa dan mengarang. Beliau juga pendukung dan pengasas kepada pembentukan ilmu usul fiqh menerusi kitabnya Ar-Risalah. Beliau terkenal sebagai salah seorang ahli hadis yang terkemuka dan dikenali dengan gelaran Nasir Al-Sunnah. Beliau telah menyusun kitab Al-Um, yang mana kitab tersebut serta kitab Ar-Risalah masih berkekalan dan menjadi rujukan utama sehingga ke hari ini. Seterusnya ialah biodata Imam Ahmad. Nama sebenar beliau ialah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. Beliau juga berketurunan bangsa Arab, Bani Syaiban, dan dilahirkan di Baghdad pada 1 Rabiul Awal pada tahun 164 Hijrah bersamaan bulan Disember tahun 780 Masihi. Beliau meninggal dunia pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal tahun 241 Hijrah bersamaan bulan Julai tahun 855 Masihi dan dikebumikan berhampiran dengan daerah Baghdad. Seterusnya ialah sifat kepribadian Imam Ahmad.
Dia memiliki budi pekerti yang mulia, bentuk badan yang sederhana, tidak berbicara yang sia-sia. Seterusnya, kuat beribadat, zuhud serta rawak dan memilih makanan yang benar-benar halal sahaja. Beliau juga sangat teguh dengan pendiriannya dalam menegakkan kebenaran walaupun jiwanya terancam dan tersiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Zafran bin Zaharim, nombor matrik D1731034. Hari ini saya membentangkan bahagian pendidikan Imam Ahmad. Pendidikan Imam Ahmad pada awalnya di Baghdad. Beliau juga telah menghafal Al-Quran dan hadis sejak kecil. Beliau juga bermusafir ke merata tempat untuk mendapatkan ilmu seperti di Kufah, Iran, Mekah, Madinah dan sebagainya. Pada tahun 195 Hijrah, beliau juga berdamping dengan Imam Syafi'i di Baghdad, sekaligus menjadi anak murid Imam Syafi'i yang paling alim. Di samping itu, beliau juga mempelajari ilmu hadis dan fiqh dengan Waqi' bin Jarrah, Abu Yusuf dan Sufyan bin Uyainah secara mendalam sehingga mencapai taraf Imam hadis. Sekian, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Mansur, nombor matrik G1931238. Okay, hari ini saya akan membentangkan berkaitan sumbangan yang disumbangkan oleh Imam Ahmad Hanbal. Okay, terus pergi pada sumbangan. Sumbangan yang pertama beliau ialah imam mazhab yang kuat mempertahankan dan mengumpul segala dan menjaga hadis. Imam Ahmad Hanbal ni antara imam mazhab yang kuat mempertahankan, mengumpul dan menjaga hadis. Dan yang kedua, sumbangan besar khasnya dalam hadis. Sumbangan besar Imam Ahmad Hanbal ni semua daripada hadis. Yang ketiga, beliau juga banyak mengajar, bahkan tekun juga dalam menulis buku. Beliau banyak mengeluarkan buku. Beliau juga banyak rajin untuk menulis buku. Dan yang keempat, antara karyanya adalah tafsir Al-Quran, Al-Nas wa Al-Mansuh, At-Tarikh, Kitab As-Salah dan Kitab As-Sunnah. Itu merupakan antara kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad Hanbal. Okay, dan yang terakhir ialah beliau merupakan pelapor mazhab Hanbali. Imam Ahmad Hanbal ni dia ialah pelapor bagi mazhab Hanbali. Okay, itu saja pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.